Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita semasa 4 bersama saya Ifah Hazim. Keputusan kes bunuh 23 individu dalam kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah hampir 3 tahun lalu diputuskan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak di sana. Silakan Ashraf. Baik Ifah, proceeding bagi mengetahui keputusan kes seorang remaja lelaki yang didakwa membunuh 23 individu dalam kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah selesai kira-kira pada pukul 3.40 petang tadi, di mana Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Azman Abdullah telah memutuskan remaja lelaki berkenaan telah didapati bersalah membunuh 23 individu dalam kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Ittifaqiyah hampir 3 tahun lalu, dan dia didakwa dengan 23 pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Bagaimanapun Seksyen 97 Kurungan 1 Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan pesalah di bawah umur 18 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati. Justru Hakim Datuk Azman Abdullah telah pun menjatuhkan hukuman penjara selama mana yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan berdasarkan perhatian kami, hanya ibu kepada tertuduh sahaja yang dilihat hadir bagi mendengar keputusan kes ini, dan saya sempat mendapatkan respon daripada peguam kepada tertuduh iaitu Haijan Omar, di mana mereka tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah pun diumumkan oleh hakim dan akan memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan dalam tempoh 14 hari. Dan seperti yang anda dapat saksikan sebentar tadi, baru saja selesai sidang media daripada Timbalan Pendakwa Raya kes ini. Setelah selesai kes ini tadi kira-kira jam 3.40 petang, dan saya kira setakat itu saja perkembangan semasa yang dapat saya bawakan berkenaan kes ini dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kita kembali semula bersama Ifah di studio. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Ashraf atas laporan itu tadi. Rakyat Johor yang tiba dari Singapura menerusi skim peraturan ulang alik berkala PCA perlu menjalani tempoh kuarantin 14 hari di rumah. Bagi yang tinggal di luar Johor, mereka perlu menjalani kuarantin di pusat kuarantin disediakan. Exco Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Solihin Badri berkata, semua yang pulang perlu patuh arahan kuarantin. Ini penting bagi mengelak kewujudan kluster baru. Kos menjalani swab test adalah tanggungan sendiri. Tindakan tegas menanti mereka yang ingkar arahan kuarantin. Seorang lelaki maut selepas kereta dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jitra, Kedah. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah, mangsa merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Tanduk Besar Kuala Nerang. Kejadian membabitkan lelaki berusia sekitar 50-an itu berlaku di Kampung Lama, Jitra, 7 pagi tadi. Sebaik tiba di lokasi, pasukan penyelamat mendapati kenderaan dinaiki mangsa berada dalam sungai. Dia dan kenderaan berjaya dikeluarkan menggunakan kren dan bantuan orang ramai. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang awak-awak warga Vietnam maut ditembak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan malam tadi. Ketua Polis Kelantan DCP Syafin Mamat berkata, kejadian berlaku sekitar 11.40 malam 81 batu nautika dari Tok Bali Pasir Putih. Sebelum kejadian, mangsa bersama 12 nelayan asing lain cuba melakukan provokasi terhadap anggota penguatkuasa yang cuba menahan bot mereka kerana menceroboh perairan negara. Mangsa dibawa ke Hospital Tengku Anis HTA Pasir Putih untuk tindakan lanjut. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita semasa 4 bersama saya Ifah Hazim. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.